Sebenarnya fizikal kita ini banyak dikuasai oleh bagaimana cara kita berfikir. Bila kita fikir kita lemah, maka fizikal kita juga akan menyesuaikan dengan apa yang kita fikirkan, maka kita jadi lemah. Tapi bila kita fikir kita kuat, bila kita fikir kita mampu, bila kita fikir kita berupaya, maka fizikal kita juga akan menyesuaikan diri dengan sifat yang kuat, mampu, berupaya dan sebagainya. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW meninggalkan banyak hadis-hadis dan juga doa-doa yang sebenarnya kalau kita hayati, ia akan menjadikan kita insan yang cemerlang. Antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang kerap juga dibaca dan dijadikan amalan zikir bagi setengah-setengah kalangan kita, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Yang maksudnya, ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada sedih dan duka cita, dan kami berlindung dengan Engkau daripada sifat lemah dan juga malas, dan kami berlindung dengan Engkau sifat penakut dan juga dipandang rendah oleh manusia. Kalau kita hayati sifat-sifat yang kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar ia tidak ada pada diri kita, pertamanya ialah sifat sedih dan duka cita. Sebenarnya sifat sedih dan duka cita ini sebenarnya kalau dalam kehidupan kita seharian, orang yang berada dalam keadaan sedih dan duka cita biasanya dia berada dalam suasana atau keadaan yang down. Secara psikologinya dia tidak begitu positif, ya, orang yang sedih. Kalau kita berurusan dengan orang sedih pun, kita pun tak berapa nak demo nak berurusan. Sebab apa? Muka dia muka sedih. Cara dia berkomunikasi dengan kita dengan cara yang sedih, ya. Maka biasanya kita akan menjadi rasa kurang selesa. Sebab itu kita mohon kepada Allah, kita ni memang tak dapat dinafikan dalam hidup kita. Ada saat dan detiknya kita berduka cita, ada saat dan detiknya kita bersedih. Tetapi biarlah ia menjadi sesuatu yang seketika. Biarlah ia hanya ada dalam hati kita, tidak tergambar pada wajah kita. Ya, walaupun sedih dan duka cita itu memanglah sifat manusia secara fitrah. Tetapi janganlah ia menjadi sebahagian kehidupan kita yang selalu berlaku, yang selalu terpancar pada wajah kita, kerana ia sebenarnya memberikan aura yang negatif atau kurang baik. Dan yang keduanya ialah kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat lemah dalam hidup kita, ya. Kita sentiasa rasa tak kuat, kita sentiasa rasa tak larat, kita sentiasa rasa tak mampu. Ini adalah sifat-sifat lemah, ya, dalam hidup yang perlu kita jauhkan dalam hidup kita. Sebaliknya, kita tanamkan dalam hidup kita, dalam diri kita, sifat kuat, sifat bersemangat. Kerana sebenarnya fizikal kita ini banyak dikuasai oleh bagaimana cara kita berfikir. Bila kita fikir kita lemah, maka fizikal kita juga akan menyesuaikan dengan apa yang kita fikirkan, maka kita jadi lemah. Tapi bila kita fikir kita kuat, bila kita fikir kita mampu, bila kita fikir kita berupaya, maka fizikal kita juga akan menyesuaikan diri dengan sifat yang kuat, mampu, berupaya dan sebagainya. Sebab itu yalah, kalau saya bagi contoh kadang-kadang berlaku mana orang yang dah lama, orang yang pakar main badminton, lama tak main badminton, tetapi kerana semangat dia, bila orang ajak lawan dia main dengan baik. Tapi oleh kerana dia dah lama meninggalkan sukan seperti itu, tapi dia kenalah heart attack sebab terkejut. Tapi saya nak sebutkan ialah dia semangat, fikiran positif yang ada pada diri dia menyebabkan dia upaya untuk melakukan sesuatu yang telah lama dia tinggalkan. Sebab apa? Kerana semangat yang ada. Kalau dia fikir dia dah lemah, sudah tentu dia tidak akan meneruskan permainan tersebut. Cuma saya tidak menasihatkan begitulah, sebab kita ni perlu sentiasa berada dalam keadaan fit untuk kita pastikan bila kita melakukan apa-apa ataupun terlibat dengan apa-apa aktiviti sukan, kita dalam keadaan yang kuat dan sihat supaya tidak terjejas kesihatan fizikal kita. Yang keempatnya ialah sifat malas, ya. Sifat malas ini juga satu perkara yang berbahaya dalam hidup kita. Kemalasan ini biasanya boleh lahir dalam diri kita bila kita
mempunyai sikap yang tidak endah, ya, dan juga mempunyai sikap yang selalunya saya lihat dalam generasi sekarang ialah bila kita tidak fit, bila kita kurang tidur, maka biasanya kita akan cuba mencari masa untuk berehat. Kenapa? Sebab kita nak mencari ruang-ruang kita boleh tidur kerana tak cukup tidur. Sebab itu di samping doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini tidak mewarisi sifat malas, maka kita juga sebenarnya kena aktifkan, kena sentiasa pastikan kita ni mempunyai fizikal yang sihat dan juga mempunyai tidur yang cukup. Jadi kita akan mudah untuk melakukan apa-apa aktiviti dan kita tidak mencari masa rehat yang bukan pada waktunya. Kalau kita katakan awam, pukul 10 dah ngantuk, of course sudah tentu kita bekerja pun memanglah menjadi terjejas kualiti kerja kita. Yang kelimanya juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini tidak dilihat sebagai seorang yang pengecut. Nak cakap takut, nak berinteraksi dengan orang takut, nak jumpa orang takut, semuanya takut. Dan sifat takut ini sebenarnya akan merendahkan kita. Orang yang berjaya ialah orang yang mampu sentiasa ke depan walaupun penuh dengan berbagai-bagai risiko. Orang yang berjaya adalah orang yang mampu untuk bertemu dengan siapa pun walaupun dia tahu bahawa ada kalanya dia akan berisiko dengan keadaan-keadaan yang mungkin malu ataupun gagal dan sebagainya. Tapi percayalah, keberanian akan menjadikan kita lebih mampu untuk maju ke hadapan berbanding dengan orang yang sifatnya penakut. Anjing akan menyalak orang-orang yang takut kepada dia, tapi orang yang tak takut dengan anjing tak menyalak pun, bahkan dia pun buat tak nampak aje sebab dia tahu orang tu memang tak takut dengan dia. Itu anjing, ya. Sebagai pengajaran, ya, bahawa hidup kita ni bila kita rasa takut, orang akan pandang rendah pada kita. Orang akan mudah mengkotak-katikkan kehidupan kita, dan akhirnya ialah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni tidak dimasukkan dalam golongan orang yang dipandang rendah. Qahri rijal, orang yang pandang lekeh, ya, dalam kehidupan, lelaki yang lekeh, ya. Apa-apa pun bila nak berurusan, dia tengok kita tak jadi sebab dipandang kita rendah, ya. Ini pun sebenarnya satu sifat yang kita pun tak tahu macam mana ia boleh berlaku dalam diri kita. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ni tidak dipandang lekeh oleh setiap orang, supaya dalam apa pun urusan ia memudahkan kita. Sebab sebenarnya dalam hidup kita ni kadang-kala kita berurusan dengan orang, kenapa orang bantu kita? Sebab orang segan dengan kita, ya. Orang segan dengan kita, suruh bantu kita. Kita tak nak, kenapa orang bantu kita? Sebab orang kesian kat kita. Kesianlah muka dia tu, Allah, hai. Bantu juga, tapi kerana kita ni dipandang lekeh. Jadi biarlah apa pun kemudahan, bantuan yang kita dapat dalam konteks pekerjaan dan tugas-tugas kita, kerjasama yang kita dapat, biarlah kerana kita ni dipandang sebagai seorang yang berwibawa, bukan kerana seorang yang dipandang sangat lekeh hingga akhirnya menimbulkan kesian. Tapi sebabnya kita dipandang orang yang ada wibawa, dan kita lihat sebagai orang yang tak patut untuk tidak diberikan kerjasama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.